Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, para imam, para bila, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita, beri kesihatan yang baik kepada kita, mengekalkan nikmat iman dan Islam ni kepada kita, dan sehingga ke saat ni kita dapat untuk terus menumpang di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung tafsir surah Yasin, rujukan kita tafsir Ibn Abbas dan tambahan dalam tafsir Ibn Katsir. Ayat yang ke-51. Kalau saya tengok tanda pada catatan saya 51. Tu saya minta maaf, kesihatannya tak apa nak baik sikit semua betul tak macam biasalah tu tak apa, kafarah dosa, penghapus dosa-dosa yang banyak dosa. Nak apa dosa tak apa, dengan Allah uji sakit sikit-sikit, biasalah tu lah. Saya ulang sikit, flashback sikit-sikit apa-apa yang ada di awal ini, sebelum kita masuk ke ayat 51 ni. Antaranya yang surah Yasin ni yang kita duk baca selalu ni, antara ayat dalam pada ayat-ayat kita baca sebelum ni, ayat yang kita memberi kesan yang mendalam. Semua bagi kesan yang mendalam kalau kita hayati betul-betul dan kita faham betul-betul apa yang kita baca itu. Antaranya ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yasin itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita semua boleh ingat ayat ni sebab kita selalu baca di awal-awal surah Yasin. Allah kata, inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Satu tafsirnya, Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Yang kedua, kata Ibn Abbas, iaitu Allah menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Allah boleh menghidupkan orang yang mati di yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Dan yang kedua, Allah membangkitkan, Allah menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Hati yang mati yang bila dengar azan dia tak rasa sensitif, tak rasa tarikan nak sembahyang. Bila duk laung azan di surau, di masjid, dia tak rasa nak datang untuk berjemaah. Sedangkan dia tak ada apa-apa yang sibuk. Itu tanda hati mati. Dia dengar peringatan-peringatan Allah kata macam ni, solatnya wajib, zakatnya cukup haul, cukup nisab kena keluar, auratnya kena tutup. Dia suami, dia tak rasa sensitif, isterinya tak tutup aurat. Dia suami, dia bapa, dia tak rasa sensitif, anak dara dia keluar rumah tak tutup aurat. Itu hati mati, kata Ibn Abbas. Kita nak Allah hidupkan hati kita. Bila kita sudah dapat datang ke surau, kita rasa hati kita terikat nak datang rumah Allah. Kita rasa nak jaga sembahyang 5 waktu, kita rasa nak jaga semua amalan yang Allah suruh. Kita ada kekuatan nak jauhi larangan yang Allah larang. Tanda hati kita hidup. Kita doa untuk kita boleh istiqamah dan kita mati dalam keadaan kita boleh sentiasa biqalbin salim, dalam keadaan hati kita yang tenang, yang tidak rasa celaru, tak rasa tidak ada keterangan dalam hidup. Tenangnya hati itu dengan sebab kita taat kepada perintah Allah. Orang yang dia tenang hati, dia tak taat perintah Allah, tu bukan tenang yang betul. Dia tak tenang sebab dia akan tak tenang dalam kubur kelak. Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita, Allah suruh kepada kita, antaranya dalam Quran Allah suruh kita berdoa.
Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Allah suruh kita doa. Ya Allah ajar dalam Quran, Allah kata doa kepada Allah lepas sembahyang. Kita minta, bila-bila kita minta, kita doa. Doa rank yang paling baik kedudukan doa yang ada dalam Quran. Yang kedua, doa yang ada dalam hadis Nabi SAW, yang keluar daripada mulut Rasulullah SAW, yang maksur. Allah sebut Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, kita doa, ya Allah bagilah aku ni, Rabbi ja'alna, jadikan kami ni orang yang jaga sembahyang, muqimas salah, yang dirikan sembahyang, wa min zurriyatina, dan zuriat anak cucu cicit aku pun orang yang jaga sembahyang. Sembahyang, kita minta doa bagi kita jadi orang yang jaga sembahyang, dan anak cucu cicit juga kita yang jenis jaga sembahyang. Kita kadang-kadang kita perform, jaga elok sembahyang, tapi kita take for granted, ambil mudah anak-anak kita. Dia nak sembahyang tak sembahyang, kita tak apa nak ambil tak apa nak ambil kisah. Sedangkan mereka ni lah, kalau kita mati, kaitan dengan ayat macam gini, kita mati, amalan kita terputus. Memang terputus. Bila dah mati tak boleh nak zikir, bila dah mati tak boleh nak sedekah, bila dah mati tak boleh nak sembahyang, bila dah mati tak boleh nak buat baik, tak boleh apa dah, sebab kita sudah mati. Antaranya yang Allah suruh kita doa bagi anak-anak kita jaga solat, sebab bila mereka tu sembahyang, automatik mereka akan doa. Kalau orang tak sembahyang, dia tak ada masa nak doa untuk diri dia. Untuk diri dia pun dia tak ada nak doa, macam mana nak doa kat kita yang dalam kubur itu, mak bapak dia. Kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya, ampunkan dosa aku ya Allah, dan dosa mak bapak aku. Allah Rabbi, kalau anak tu jenis yang jaga sembahyang, dan dia jaga sekurang-kurangnya at least 5 waktu tu dia sembahyang, sekurang-kurang 5 kali dia sembahyang, dia doa. Kita duduk dalam kubur 5 kali anak kita duduk minta tu, sekurang-kurangnya sehari semalam kita duduk dalam kubur, mati kelak anak tu nak tolong doa kat kita. Nak harap ketua kampung doa kat kita? Tak ada ya. Nak harap pengurusi doa? Tak ada je. Nak harap menteri doa kat kita? Lagi tak ada. Maknanya apa yang kita harap? Anak kita lah yang nak doa dekat kita bila kita mati kelak. So itu yang Allah ajar kita. Kita doa bagi kita ni orang yang jaga solat. Bila kita solat, kita doa untuk diri kita, kita doa untuk mak bapak kita, kita doa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan kalau anak cucu kita juga jenis zuriat kita, keturunan kita yang jenis jaga solat, walaupun siapa dia, mudah-mudahan dia doa untuk kita. Mudah-mudahan insyaAllah, sebab dia orang yang jaga solat. Tapi kadang-kadang pun penyakit juga, lepas sembahyang dia sombong. Kadang-kadang tak ada apa pun, tak ada apa yang sibuk pun, tapi dia gaduh nak balik, gaduh nak tak. Melainkan kalau emergency ada hal, itu cerita lain lah, sekali-sekala. Allah kata kami yang menghidupkan hati-hati yang mati. Itu kita nak sekarang, Allah hidupkan hati kita yang mati. Kita rasa jauh dengan Allah, hati tu ada problem, kita gilap cepat-cepat. Kita ni, kereta kita, motor kita, kenderaan kita, kalau gelap, kotor, rasa ralat, 2-3 hari sekali, seminggu sekali hantar kawash. Ada orang jenis bangun pagi, dia tengok kereta dulu, dia lap dulu, habuk-habuk, dia takut kereta dia kotor. Tapi hati dia kotor, hati manusia yang kotor, tak dipolish, tak digilap. Allahu Rabbi, bila hati itu sudah hitam dan gelap, bila dia dengar azan, dia dengar peringatan, orang ajak ikut Islam, orang kata jom ikut Quran, dia tak rasa sensitif. Dia tak, aku ada makan cukup, ada bini, ada anak, cukup dah, habis, nak apa lagi? Tak cukup tuan-tuan. Sebab kita ada akhirat, dunia sementara. Kita semua tahu mati. Firaun pun mati. Firaun raja yang mengaku Tuhan. Ana Rabb, dia kata aku Tuhan. Raja bukan kata raja mengaku Tuhan. Ramai raja, ramai sultan, tapi tak mengaku Tuhan. Dia tu mengaku Tuhan, dia pun mati. Sultan agung raja mati tak? Mati. Kita yang tak raja ni, rakyat biasa lagi awal mati. Maknanya nak kata mati, memang mati. So bila mati, kita sudah habis, tak boleh nak buat apa. Dah harapnya ibadat yang kita buat, dan kita nak sementara kita hidup ni, hati kita ni hidup. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat. Ni nas bukti apa yang kita buat. Wa naktubu ma qaddamu, kami catat. Don't worry, jangan bimbang. Apa hang buat, kami catat, kami simpan. Ni di akhir sekali Allah kata ahsaynahu fi imamin mubin, ada tersimpan dalam
pengetahuan Allah di Lauhul Mahfuz lagi. Nak sebutnya apa? Apa dia yang kita buat? Wa naktubu ma qaddamu. Apa yang kita buat atas muka bumi ni sepanjang hidup kita, Allah catat. Ada kiraman katibin, malaikat rakib dan atid yang mencatat baik dan buruk kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hang buat baik sikit pun Allah balas, hang buat jahat sikit pun Allah balas. Allah balas. Allah balas. Bila kata Allah balas, kita nampak kita buat sikit je satu kebajikan. Hanya sedekah RM1, sedekah kepada orang susah, sedekah kepada kita, nampak amal dia sikit. Atau kita buat satu amalan yang nampak kecil di pandangan manusia, tapi jangan bimbang. Allah kata aku balas. Aku balas. Allah kata, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Aku balas setimpal dengan apa yang kamu buat itu. Wa naktubu ma qaddamu. Allah catat. Allah catat. Wa atharahum. Ayat yang apa? Yang berikutnya, wa atharahum. Kami catat apa yang kamu buat. Wa atharahum. Dan kesan-kesan peninggalan yang kamu buat, ada kesannya. Dan memberi kesan kepada kamu walaupun kamu sudah mati. Ibnu Abbas, Ibnu Katsir dalam huraian kepada ayat tersebut dikaitkan dengan hadis daripada Imam Muslim, hadis sahih. Nabi SAW sebut, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW dalam Islam, dalam menghuraikan ayat 12 tadi tu, kata Imam Muslim, riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah sebut bahawa dalam Islam kamu buat satu benda kebaikan, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Dalam Islam kamu buat benda baik, kana lahu ajruha. Ada balasan. Nabi sebut ada balasan. Ni keluar dari mulut Rasulullah, ada balasan. Wa ajru man amila biha min ba'di. Dan apa yang orang buat lepas kamu pun kamu dapat pahala, min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a, min ujurihim syai'a. Walaupun kamu sudah meninggal, kamu sudah mati, orang lepas kamu buat, dia dapat pahala yang dia dapat exactly sebiji kamu dapat juga. Kamu antara tangan-tangan, kaki-kaki yang bersusah payah mesyuarat siang malam, pagi petang, turun naik jabatan agama nak buat surau. Ini contoh. Nak terbinanya masjid, nak terbinanya surau, terbinanya surau atau masjid, contoh saya buat. Maka orang beribadat dalam surau ini, orang buat majlis dalam surau ini, orang dapat ketenangan, berzikir dan sebagainya, duduk dalam surau atau dalam masjid. Sedangkan kita sudah meninggal 30, 40, 50 tahun, tapi surau ini terbina dengan hasil-hasil tangan kita, idea kita, keringat kita, derma kita. Orang yang buat ibadat dalam ni, dia dapat pahala. Pahala yang dia dapat juga kepada kita, yang kita duduk dalam kubur tu kelak. Allahu Rabbi. Dapatnya tak kurang sikit. Dia dapat 27, kalau ada 10 orang jemaah 270 dapat pahala. Ada 10 orang 270 tu dapat kepada kita, dikreditkan direct terus ke akaun kita dalam kubur itu. Allah Rabbi. Tu duk masuk. Tak mau kata tuan ni Islam. Ni hadis sahih ni tuan-tuan. Menghuraikan ayat 12 tadi. Kita duk baca Yasin ni. Kita ambil manfaat. Ambil manfaat. Dalam Islam tak ada satu benda yang rugi kita buat. Tak ada satu benda yang rugi. Itu sebagai contoh. Kita buat surau, kita buat masjid, benda-benda lain juga. Apa satu benda yang manfaat, kita ajar orang beramal, anak cucu-cucu kita, kawan-kawan kita, sesiapa yang mereka tu buat satu benda baik, mereka dapat pahala sebab kebaikan yang kita bagi, kita dorong, kita ajar. Kita sudah meninggal ataupun kita sudah tiada ataupun kita tak meninggal lagi, tapi dia buat itu, dapat pahala kepada kita. Allah Rabbi. Bayangkan Universiti Al-Azhar di Mesir, sumbangan wakaf daripada orang ramai. Wakafnya itu, sumbangan orang ramai itu, sehingga hari ini universiti tertua di dunia, universiti paling tua di dunia, melahirkan cendekiawan Islam, ulama-ulama yang ramai, mereka bertebaran di seluruh dunia. Balik sampaikan ilmu hanya sumbangan wakaf daripada orang dan masyarakat.
Pernah satu ketika 70-an lebih kaya daripada kerajaan Mesir itu. Dana yang ada pada Jamiah Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Sebab wakaf, orang dah nampak. Orang minta demas kaki RM10, kaki RM50. Jangan terkut tuan-tuan. Hak itulah hak kita nak selesa dalam kubur kelak. Hak tu. Hak kubur nanti tu. Dan dalam Islam juga Rasulullah sebut sebagai warning amarannya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Dalam Islam hang buat satu benda jahat, satu benda kotor, satu benda keji, satu benda tak elok, kana alaihi wizruha, dan hang akan dapat dosa. Macam mana dosa? Satu yang hang buat dosa benda tak elok tu. Wa wizru man amila min biha min ba'dihi, dan dosa orang yang buat lepas kamu, depa buat sebab kamu ada buat juga. Kamu buat satu benda maksiat, satu benda dosa, depa ikut. Atau kamu tinggalkan satu benda tempat dosa, depa buat walaupun kamu sudah mati, kamu sudah tiada, depa buat satu dosa, depa dapat dosa. Dosa yang depa buat, depa dapat dosa. Kita yang ada saham kepada benda yang jahat pun dapat juga dosa. Wa na'udzubillahi min zalik. Mungkin kita tak buat kilang arak, mungkin kita tak buat magnum, kita tak buat judi, kita tak buat kedai-kedai judi ataupun rumah-rumah pelacuran. Tapi mungkin tangan-tangan kita, antara tangan-tangan yang ada peranan dalam mewujudkan kilang arak, dalam mewujudkan magnum, dalam mewujudkan toto dan sebagainya. Takut. Kita mungkin kita tak buat. Aku tak apa, aku tak pernah. Mana aku setuju kilang arak, mana aku setuju rumah pelacuran, mana aku setuju dengan pusat-pusat perjudian ni. Tak setuju, aku tak pernah setuju. Ingat tuan-tuan, depa buat satu amalan, dia satu benda yang dosa, kita buat dosa, kita dapat. Tak apa lagi sebab kita yang buat, kita tanggung lah. Tapi ceritanya orang yang lepas tu kita sudah tiada atau kita ada tapi buat satu benda tempat dosa, ada sumbangan kita, orang tu buat maksiat pula kat situ, dosa yang mereka dapat pun dapatkan kita juga. Ni Rasulullah sebut. Sebab kita ada saham dalam buat benda dosa tu. Contohnya magnum, toto, pusat perjudian sebagai contoh saya sebut. Kita kata kita tak buat, berkagu. Hei, nak buatnya magnum, nak wujudnya toto, pusat pelacuran yang berlesen, kilang-kilang arak, boleh ke main bina saja, boleh tak main buat rasa tanah ni strategik tepi jalan besar, kita buat lah. Boleh tak buat pacak tiang, orang main roboh lah. PBT main roboh sebab tak ada lesen, tak ada permit, tak dapat kebenaran. Dibenarnya itu bina. Ada tak tangan yang meluluskan? Ikhlas jawab. Ada tak? Nak boleh buka magnum, toto, 4D pelbagai tu? Ada tak tangan yang meluluskan nak bagi lesen terwujudnya benda tu? Jangan main-main dalam Islam. Jangan main-main. Pangkat dan kedudukan tu akan dipersoalkan. Ianya berbentuk taklifan, bebanan, bukan tashrifan. Nak mulia ada pangkat, tidak. Dia berbentuk bebanan yang akan disoal depan Allah kelak. Akan kena tanya. Orang yang ada kuasa tanda tangan tu, dia naik ke situ tu, siapa yang bagi dia naik? Siapa bagi dia naik? Siapa yang bagi dia naik? Ada kuasa kat situ tu, siapa? Ikhlas jawablah. Saya balik masjid, balik surau, baliklah mana-mana, tiba-tiba on the way saya jumpa Haji Sujak. Haji Sujak tengah duk kek rambutan. Dia kata, "Ji, apa Ji?" "Tak ni nak curi rambutan ni." Tok Bila duk biar saya nak curi, nak pergi berniaga kat pasar malam, kat pasar Borong Selangor tu. Banyak dah merah, ada hijau, ada biru, ada pink, ada cerah dah, memang banyak. "Ji, jangan curi Ji, tak baik Ji curi." "Tak apalah, daripada biar ada baik tak curi." Saya kata, "Saya tak mau terlibat Ji. Haji nak curi, saya tak mau terlibat. Jangan kek dengan saya." Haji itu tak apa, aku bertamu ajak biar aku makan untung seorang-seorang. Tapi Haji Sujak kata satu je. Dia kata, "Syab, hang tunduk sikit lah." "Kenapa?" "Nak panjat belakang, tak sampai, aku pendek." Aku pun bagi bawah, nak panjat Haji. "Cepat Ji, aku tak mau subah Haji." Haji pun panjat, dia kek-kek habislah 5 pokok, dapatlah 300 kilo. Saya balik, saya kata, "Ji, jangan kek dengan saya Haji nak. Haji nak tanggung dosa. Jangan kek dengan saya. Haji punya pasal. Punya pasal tak? Dengan aku punya pasal pun aku dapat juga." Sebab kita bagi bahu kita syubhah untuk dia boleh curi. Kalau saya tak bagi bahu, boleh tak? Tak boleh. So maknanya orang yang naik ke atas tu, dia ada peranan, dia ada naik tu, dia melangkah dengan tenang. Siapa yang tolong bagi langkah, tolong bagi tangan, tolong naik. Tu yang 5 tahun sekali tu. Minta maaf bukan nak kaitkan, tapi itu kesan dosa pahala yang berkait. Nak meluluskan, nak membenarkan satu benda yang dosa, maksiat di sisi Allah, kita kena pilih orang yang betul-betul memang jelas mereka nak bawa kita supaya mereka memimpin dalam keadaan selamat. Sebab bukan nak kait, tapi kesannya ni ayat ni. Jangan sebab ada orang dia pandang tu dia ada barrier, dia nampak macam dia aja.
Padahal di sebalik tu dia ada lagi tu yang orang tak pernah nampak tu, Magnum, Toto, judi semua tu. Dia ingat dia tak main, dia ingat dia tak lulus, dia ingat dia lepas. Jangan ingat lepas Allah dia nak jawab macam mana. Depa boleh buat tu takkan main buat saja-saja. Buat ada peranan, dia bagi juga saham dekat situ. Mudah-mudahan kita sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Judi, arak bukan kata tak boleh. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sudah jawab dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam. Kita jangan jadi rejik benda ni. Tapi ada syarat yang ketat. Perlu digazetkan satu tempat. Digazetkan. Arak, orang pucung, orang Sri Sedang ni ada non-Muslim, ada lebih kurang 40%. Mereka boleh minum arak. Kepercayaan mereka boleh minum. Bagi kita yang pemerintah Islam satu zalim kalau kita menyusahkan mereka, mereka nak minum, mereka kena pidana, mereka nak kena pergi Singapura, satu akan fitnah kepada Islam. Boleh benarkan. Pembesar dan pemerintah Islam boleh benar bagi orang yang ada yang kepercayaan mereka boleh makan makanan itu, boleh minum minuman itu, contohnya arak kita sebut, maka syaratnya satu, cukup untuk mereka. Contoh mereka 40%, ada benda tu 40%. Mereka tak payah susah-susah nak keluar daripada Malaysia. Cukup. Hari ni bukan 40%, hari ni siap lebih, kita boleh hantar nak keluar dan jadi income kepada negara. Minta maaf kena sebut. Kena clear. Kena bagi clear betul-betul. Nak bagi jelas. Bukan kata cukup-cukup, kita gazetkan. Kedai ni boleh jual. Lah bukan kedai-kedai ni, semua kedai boleh jual. Kedai runcit, kedai tak runcit, kedai 24 hour punya kedai bebas. Tak digazetkan. Dan yang ketiga kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pekerja yang terlibat, pekerja yang non-Muslim. Sebab rezeki dia pun duk jadi cashier, duk tolong angkat supplier daripada lori buh dalam store, duk rekod berapa keluar masuk, duk kira pula, duk tag harga. Allahu Rabbi. Kaitannya sebab kita nak jaga periuk nasi anak cucu cicit kita, saudara mara kita yang makan tak ada rezeki haram. Sebab kaitan dengan Arab contohnya. Dan gazet pekerjanya Islam cukup untuk keperluan mereka, jangan sampai susah mereka tak dapat. Dan yang keempat, freezer ataupun alat itu diasingkan. Dijelaskan ini yang Arab, ini Levita. Levita dengan Kasbut lebih kurang tim. Duduk sebelah-sebelah, mamun-mamun tertukar, nak balik kampung pukul 4 pagi mengantuk. Tujuannya nak minum Levita, nak bagi hilang ngantuk. Masuk dalam 7-Eleven, tengok macam Levita dah, memang Levita tu, tapi tepi Levita jenis tau. Lebih kurang yang orang dia. Mamu-mamu ambil jenis tau, bagi kat cashier. Cashier kata, Haji Syujah lah minum jenis tau dah. Tapi budak kata, biar pilih lah, nak macam mana. Padahal kawan tu kan saja, dia tengah bangun dah sebelah. Kerana itu tujuan dia, maslahah dia, letak asing sikit. Cukup bak tu, jual lah. Tapi itulah maknanya kalau kawan contoh, saya respect Bangi sebab majoriti Islam, tengok mereka buat memorandum 7E, baru ni ada dengar kata hypermarket nak jual berbentuk minuman keras pun. Bila tengok majoriti Islam dan Islam tu kuat, ada kesatu paduan, maka itu bagi kesan. Itu tujuannya satu padu dan kuatnya ruh Islam dalam jiwa rasa. Itu makna kesian kepada orang yang luluskan dan kesian juga kepada orang yang bekerja di situ. Dalam Islam kita buat satu benda yang dosa, kalau kita tak sempat taubat, ini kita takut. Maka kita taubatlah banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kita sudah buat satu benda dosa, ada pula pengikut, kita dah taubat, anak murid tak mau taubat, maka kita istighfar banyak-banyak kepada Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita dan kita cover dengan ibadat yang lain. Mudah-mudahan ianya menampung atas dosa-dosa yang banyak itu. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita sambung ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'an ladaina muhdarun. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang bermaksud ayat yang ke-51. Dan tiuplah, dan tiupan, dan ditiup. Sangkakala wa nufikha, ditiup. Fu'ila, ditiup. Ditiup sangkakala, kita baca makna dulu. Dan ditiup sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu, fa idza hum minal ajdath ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba
Manusia yang sudah mati, sudah ditiup sangkakala sebelum itu, yang sudah kiamat, sudah hancur dunia ini, maka tiupan yang berikutnya dibangkitkan manusia, faiza hum minal ajdas ila rabbihim yansilun, dan mereka keluar. Ajdas makna kubur-kubur. Mereka keluar daripada kubur-kubur, di mana tempat mereka mati, dalam laut ke, dalam hutan ke, di mana-mana, ila rabbihim yansilun, dalam keadaan ada jalan, ada berlari, ada mangkak, macam keadaan menuju kepada ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yakni Allah. Ayat yang ke-52. Qalu, kata mereka di sini orang-orang yang tak beriman atas muka bumi. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Siapa? Dia kata ya wailana, celaka kita ni. Wil tu mana celaka? Neraka wil, celaka itu. Siapa yang duk kejut, yang duk bangkitkan kita ni? Kita duduk dalam kubur, siapa yang kejutkan? Mereka yang ada duduk ratusan tahun, ada 20-an tahun dalam kubur, tempat mereka mati, tiba-tiba bangkit, mereka kata ya wailana, celaka, siapa duk bangkit kita ni? Duk bangkitkan ni. Orang kafir yang tak beriman dia kata macam tu. Hadza ma wa'adar rahman, bangkitkan kita ni, ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Maka hadza ma wa'adar rahman, maka inilah, maknanya dululah, ini yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman, iaitu Tuhan yang pemurah, yang kata ada hari kebangkitan. Yaumul qiyamah makna yaum, hari kiamah, bangkit, hari dibangkitkan. Ini hadza ma wa'adar rahman, ni nak bagi tahu kata benar janji Allah, yang dunia ni bukan hujung, dia hanya sementara, dia akan ada hari bangkit. Ni kita bangkit tadi. Wa sadaqal mursalun, dan membenarkan kata-kata rasul-rasul sebelum ini yang datang bagi tahu kepada manusia, kita dunia sementara, akan ada hari kebangkitan. Ni main masalah ni. Yang depa duk kata celaka, depa kata ya wailana, siapa duk kejut kami ni dalam kubur ni? Maka inilah jawab malaikat. Satu riwayat kata jawab malaikat, dan satu riwayat kata dijawab oleh manusia lain juga. Inilah janji Allah yang Allah bagi tahu kepada kita atas muka bumi dulu, kita akan dibangkitkan lah, kita dah dibangkitkan. Ayat yang ke-53. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada teriakan in kanat illa sayhah wahidah. Tidak ada teriakan ataupun tiupan sangkakala itu melainkan sekali je, illa sayhah wahidah. Fa idahum jami'un ladaina muhdarun, maka tiba-tiba semuanya dikumpulkan kepada kami, kata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ladaina muhdarun, dan dihimpunkan kepada kami. Bila tiupan sangkakala tak payah tiup kali. Kadang-kadang polis trafik kan, dia tiup sekali, dia suruh jalan, orang slow pip, dia marah, dia suruh kuat sikit. Kadang-kadang dia tahan roadblock, dia tiup, kita macam tak mau nak brake ya. Dia dengan bendera, dengan tiup mesin, dia marah nak, maknanya dia nak bagi isyarat, hang kena berhenti, ada problem ni. Tu referee. Tengok kadang-kadang main bola, dia tiup kata offside dan sebagainya, tiba-tiba pemain tu teruskan lagi, dia tekan, dia tiup sekali lagi. Orang tengok, nak tarik bantan, berhenti, dah tak boleh, dah foul dah rosak dah. Ini Allah kata aku tiup sekali lah, tak payah tiup yang sekali lah. Illa sayhah wahidah, sekali lah. Dia kata dah pakai pipa impun ambil dah. Lah dengan azam tak azam apa. Itu yang kita tengok siapa post dalam Facebook tak tahu kat mana, tapi logik juga cerita tu. Pukul 8-9 pagi orang azan. Pakat riuh kampung, pergi kampung tu, pergi ke masjid tu. Dia kata apa lah gila weh, pukul 9 di mana ada waktunya hang azan kok-kok siapa? Dia kata aku gila ke hang gila? Aku azan subuh tadi pukul 5 lebih, hang tak mai. Ya aku azan pukul 8 lebih, hang pun mai apa? Hampa yang gila. Pukul 5 tadi aku azan pun tak mai. Ini aku datang pukul 8 pagi, pukul 9 pagi aku azan, hampa bukan mai. Hampa yang gila. Kadang-kadang kena buat janji juga, jujak lah. Lepas tu jujak kena buh ditampui. Tak tahu lah betul ke tak, orang cerita lah. Ayat yang ke-54. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Maka pada hari itu seseorang tidak akan fal yauma la tuzlamu, maka hari itu al-yaum di situ maknanya hari yaumul mahsyar, hari kita dihimpunkan itu, kita dikumpulkan itu, la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak akan dirugikan, tak akan dizalimi, makna tak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalasi illa ma kuntum ta'malun, melainkan apa yang kamu buat. Makna kata kita dibalas pada hari itu, susahnya kita, periknya hanya matahari berapa hasta atas kepala, berimpun daripada umat Nabi Adam sampai berlakunya kiamat bilion trilion manusia. Susah ke senang ke waktu tu? Ikut amalan kita. Masuk di sini. In kun illa ma kuntum ta'malun, melainkan ikut kadar apa yang kamu buat atas bumi ni. Banyak hang ibadat, banyak hang taat, hang senang. Banyak buat dosa, banyak buat payah, banyak buat onar, maka hang akan seksa. Tanda hang nak ke neraka tu kadang-kadang sudah nampak. Susah periknya kita di yaumul mahsyar, hari penghimpunan di padang mahsyar itu. Kita tengok tafsirnya. Wa nufiqa fis suri. Kita ingatlah bulan lepas ayat ke-48, 49, 50 cerita tentang kiamat. Kita sudah sebut kiamat dan tanda-tanda sikit. Bulan lepas ni 51, 52, 53, 54 ni cerita pasal bangkit lah. Nak lebih detail juzuk Ammar, Abasa wa tawalla, baca ayat dia, tu cerita pasal ni lebih detail. Cerita pasal yang kita nak bincang ni, cerita hari bangkit dan sebagainya ni. Okey. Dan ditiupkan sangkakala wa nufiqa fis sur, dan ditiupkan sangkakala. Yang ini tiupan dia untuk bangkitkan. Yang dulu tiup untuk bagi ghanam, habis semua manusia. Ditiup kali ini nak bagi semua bangkit. Namanya yaumul qiyamah, yaum hari kiamat bangkit, dibangkitkan semua manusia. Fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, maka mereka keluar, tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur. Dari kubur atau dari pada mana tempat mereka mati. Ada orang dalam sungai, ada orang dalam laut, ada orang dalam hutan, ada orang dikebumi dengan elok, pelbagai keadaan. Maka mereka dibangkitkan dan menuju kepada Tuhan mereka. Bangkit ini, ada hadis yang meriwayatkan tentang ayat ini, menceritakan kita akan bersama dengan orang yang kita suka atas bumi ini. Kita berjalan, ada yang berlari, ada berjalan, ada merangkak dan menuju kepada mahsyar. Memang tak terjangkau otak kita. Macam mana nak berjalan di mana semua tak terjangkau. Macam mana kita tak tahu kita nak hidup hari ini, macam tu juga. Tapi kita nak kena imani benda tu akan ada, akan sampai masanya. Kita nak kena letak, kita percaya, dan kita akan bangkit, kita akan berjalan, dan kita akan duduk bersama dengan orang yang kita sayang atas muka bumi ini. Rasulullah sebut. Kalau kita seorang yang peminat tegar, apa dia? Ada orang minat artis dengan seminat-minatnya. Kita baca dalam kuliah duha di sini. Tanda kiamat ni, tanda kiamat, memang tanda kiamat. Rasulullah sebut dalam hadis sahih. Artis dipuja, muzik merata-rata. Hari ni tuan-tuan sendiri boleh tengok, buka channel 1, cerita pasal anugerah, hak nu bintang nu, hak ni bintang ni, hak ni tak bintang, hak ni menang anugerah ni. Dia pakai hak ni red carpet, hak ni tak carpet, macam-macam tika getah, macam-macam ada anugerah ni bagi dekat artis. Dan muzik pun rata-rata, buka channel lah, tuan-tuan tengok sendirilah. Hak nu, hak ni, hak budak-budak daripada budak-budak tak balik lagi. Ada tok guru yang ajar vokal, menari, macam-macam lah, pakaian, nak tarik perhatian. Lepas tu budak habis lah, remaja pula pakai ada SMS lah, bukan kata budak, orang tua dah expired, dah monopause, dengan badan macam tondram, pakai ketat-ketat, duk menari-nari. Allahu Rabbi, kubur dah kata mai, dah memang dah lanjut usia, monopause lah, semayang tak pernah tinggal dah. Allahu Rabbi. Taklah, lepas tu ada anugerah pula, menang pula, bukan sikit-sikit punya anugerah, award yang dibagi. Ada ke tak ada tuan-tuan? Sendiri jawablah. Rasulullah sebut 1400 tahun dulu. Ni tanda memang nak kiamat. So banjir ke apa semua, peringatan musibah yang Allah bagi ni, kita koreksi lah diri kita. Kita koreksi lah. Saya tanyalah tuan-tuan semua. Okey, M-Bank dan Perbadanan Putrajaya sudah membatalkan sambutan tahun baru, kecuali selawat.
Bekas Timbalan Menteri Datuk Saifuddin kata selawat-selawat pun patut batal. Sebab duit tu boleh bantu orang. Selawat lebih bagus seorang-seorang, lagi tenang. Pandai-pandai lah, malah nak ulah benda ni. Tapi kita ambil benda ni, kita jangan baca satu layer. Kita baca banyak layer, banyak lapis. Konsert sambutan tahun baru tu baik ke tak baik? Kalau baik, buat apa dia nak batal, betul tak? Kalau benda baik, kenapa nak batalkan, betul tak? Logik akal sambutan tahun baru, orang pakat kempen, banyak duk Facebook, duk WhatsApp, suruh kempen kata tolong batalkan. Ingat saudara kawan-kawan kita, saudara kita Pantai Timur lah dah merebak sikit ke Perlis, ke Kedah, Perak pun dah ada sikit banjir. Lah semalam 1,000 lebih dah kan semua kan. Semalam lah 1,000 lebih, tak tahu makin kurang ke makin tambah, saya tak tahu pagi ni. Lepas tu ada kempen suruh tak buat. Dan dah ada announcement semalam tak buat. Logik akal, kalau benda baik, akan ada tak kempen kata jangan buatlah sambutan tahun baru ni, kita ingat. Kalau benda baik, takkan ada orang kempen je, suruh berhenti. Dan orang pun tak layan, benda baik apa kita nak berhenti, hanya dikekalkan selawat, majlis selawat malam cipta Rasul. Okey. Kalau benda tu baik, kalau benda sambutan tahun baru tu baik, kita tak kata benda tu tak baik, tapi pengisiannya, konten yang ada dalam sambutan tu, konsert-konsert dan sebagainya, kalau kata benda tu baik, kenapa dibatalkan? Dan kamu batalkan ni sebab apa? Sebab orang kata lah musibah, Allah diuji banyak dengan MH lah, 370 lah, lepas 370 apa pula? 17 pula, hak hilang 370, hak 17 kena tembak. Ni musibah ni. Macam-macam lah musibah yang ada kat negara kita. Maka kita stop. Kalau benda tu baik, maknanya kita dah buat selama ni benda yang tak baik. Dan selama ni dah buat, dah sambung. Kalau benda tu baik, teruskan. Apa masalah? Kalau benda tu baik, maknanya hang buat tu, hang pun boleh fikir sebaliknya, indirectnya, bahasa indirect yang mana tu tak elok, sebab tu hang cancel. Bila hang dah senang dan tak ada musibah, kita menari balik. Ini nampak muka-muka pura-pura semua, minta maaf. Baru diuji tu bukan okey lah, nak ada keinsafan, nak sebab ada keinsafan. Kalau tak ada, Allah Rabbi wa na'udzubillah min orang akan dibangkitkan ikut apa, dan dia berkumpul ikut apa yang dia minat. Dia suka tahu ke bumi, dan dia matilah kerana dia minat tu. Kalau dia seorang pemuja dan peminat tegar kepada contohnya sebuah artis, dalam biliknya, pakaiannya, cakap-cakapnya, semua tiru cara artis. Minatnya itu idol dia, ikon dia, atau artis, atau bola, atau tak kira lah, kita akan bangkitkan dia. Dia nak tolong kita lah. Lagi kita baca hadis, yang boleh bagi hanya satu je, syafaat. Syafaat ni tolong, yang nak tolong, yang nak jadi kabel, satu je. Siapa? Rasulullah SAW. Lagi dah sebut. Maka kita banyak-banyak, bukan tak boleh nak minat artis kadang-kadangnya, bola kadang-kadang, tapi kita letakkan manusia paling agung Rasulullah SAW. Banyak yang ikut sunnahnya, banyakkan selawat. Duk saja selawat, mudah-mudahan kita bangkit kabel paling besar. Kekasih Allah, kabelnya. Kita atas muka bumi ni tak ada kabel payah. Pergi hospital nak ada kabel, malah nak queue. Pergi klinik nak ada kabel, pergi JPN nak buat IC nak ada kabel. Semua kau boleh nak ada kabel, semua nak ada kabel, malah nak queue. Kita pada masyarakat ni berbilion, berjuta manusia, trilion manusia, takkan tak mau kabel. Maka kabel kita dah ada. Siapa? Rasulullah SAW. Buatlah satu benda yang kita ni dekat dengan Rasulullah. Rasulullah kenal kita ni umat dia, kita ni memang dekat dengan dia, banyak selawat ikut sunnah, mudahlah dapat tolong. Tapi atas muka bumi sudah lawan Rasulullah, sudah pergeli sunnahnya, sudah duk ejek ajaran dia, sendiri mau fikir kan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Maka berkata orang-orang yang tak beriman tadi, berkata orang yang mati dan keadaan mereka tak beriman kepada Allah, yakni orang-orang kafir, bila mereka dibangkitkan, kata Ibnu Abbas, dua makna. Kami dibangkitkan dan kata ya wailana, celaka kita ni, siapa duk kejut ni, siapa duk bangkitkan ni. Maka satu kata, pendapat pertama dalam Ibnu Abbas kata, sebahagian di kalangan mereka juga jiran-jiran dalam kubur tu, bila bangkit-bangkit, celaka, ya wailana mambasana, celaka siapa duk kejut kita ni. Jiran-jiran kata, inilah ma wa'adar rahman, inilah yang Allah janji dulu, ada hal kebangkitan lah, kita dah kena bangkit lah. Dan pendapat macam kedua kata Ibn Abbas, iaitu para malaikat meneriakkan kepada mereka yang duk bising, duk geng-geng ni,
Inilah ma wa'adar rahman. Sampai dah masa yang hampa tak yakin, yang hampa tak apa nak confident, ada hari pembalasan. Hampa ingat dunia ni hujung segala-galanya. Hampa tak yakin dulu ada hari balas. Ni dah sampai dah. Ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Maka benar janji-janji Allah yang sifatnya pemurah. Dan benarlah kata-kata rasul-rasul yang semuanya cerita kata dunia ni sementara, akan ada ending dia. Dan endingnya bila habis, dunia tidak ada ending, akhiratnya akan dibangkitkan semula. Bermulanya hari akhirat tu dengan alam kubur, alam barzah, dibangkitkan, dihitung, maka kita akan lalu sirat ataupun titian. Titian tu satu masalah juga. Satu masalah, memang masalahnya banyak. Selagi mana tak lepas sirat, maka kita akan problem yang paling besar. Lepas sirat, alhamdulillah, tenang kita selama-lamanya, abadah, tak ada ujung dan lepas tu. In kanat illa sayhah wahidah, melainkan hanya satu teriakan, satu tiupan sakakala yang berikutnya, maka manusia akan bergegas. Ada yang jalan, ada yang lari, ada merangkak macam-macam keadaan menuju kepada Tuhan mereka untuk dihimpunkan di mahkamah Rabbul Jalil, yang ketika itu Allah lah hakimnya. Ayat yang akan datang kita akan jumpa, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang ayat tu. Tangan curi, buat benda tak elok, luluskan benda tak elok, apa-apalah, ni jadi saksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut lah dunia, hang boleh tipu, hang boleh kencing orang, hang boleh tipu, hang boleh fitnah, hang boleh maki. Hari itu kami kunci. Al-yauma nakhtimu, kami tutup, tak boleh cakap. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan berbicara, saksi kepada Allah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki yang melangkah ke tempat-tempat yang tak elok ataupun sebagainya, dia akan saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang kamu buat atas muka bumi ini. Kita akan dikumpulkan. Maka kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, manusia pertama, kata Ibn Affan, hadis daripada Rasulullah cerita kepada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan meriwayatkan hadis ini, menyatakan bahawa manusia pertama yang akan dibangkitkan kelak, seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW. Daripada umat Nabi Adam sampai berlakunya kiamat, manusia pertama yang akan dibangkitkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, perjalanan Nabi, jumpa banyak para Nabi dan para Rasul. Mereka sangat respect kepada Nabi kita, sebab penghulu segala Nabi. Nabi-Nabi penghulunya Nabi kita. Kita ni umatnya. Pertama, manusia pertama yang dibangkitkan adalah Nabi Muhammad. Dan yang kedua, aku dibangkitkan awal-awal dan aku ada kuasa, maksudnya aku ada hak diberi oleh Allah kepadaku untuk bagi syafaat. Ini kita sebut tadi, kepada, bukan kata kepada umatku, dan kepada umat lain. Umat lain mereka ada Nabi mereka, tak lepas mereka main jumpa Nabi kita. Kita direct terus. Itu saya sebut tadi, kabel. Kata muka bumi ni banyaklah selawat. Duk saya saja selawat. Man sallallahu alaihi marrah sallallahu alaihi asyarah. Sekali kita selawat kepada Nabi, Nabi balas kepada kita dengan 10 kali selawat. Berkat selawat, Allah nak balas itu dengan macam-macam cara. Kerajaan Allah, kerajaan yang kaya, kerajaan yang tidak pernah tarik subsidi kepada hamba dia. Kerajaan Allah, Allah nak balas, kuasa Allah tu sangat luas. Yang kedua, syafaat. Nak minta tolong, nak minta kabel. Kabel macam mana datang ke bumi, kita nak mudah saja nak dapat projek. Kita nak kenal orang besar, kita tak kenal orang besar, kita kenal orang kanan ni pun cukup dah. Kita kenal ini seorang orang kanan kepada satu orang besar, tengoklah dia. Hang nak di mana, aku sponsor. Hang nak ni, aku tolong. Tolong ada sebab. Nu 2-3 hari nak hantar, nak submit paper, nak jumpa orang besar payah. Orang kanan dia, tolong ajar sikit. Nak pergi mana lepas ni dulu, hampir Las Vegas kan, lepas ni nak pergi mana pula. Kabel lah tu. Kalau tak adanya nak hantar borang tu bertindan, berhimpun banyak, tak tahu siapa punya. So bila dah ada kabel, borang tu tak payah, tapi bos. Kita harap macam tu lah. Itu dunia punya cerita. Akhirat punya cerita, syafaat, kabel. Maka kabel paling besar,
Tak ada lain dah. Nabi SAW. Nak bagi kenal, kita nak kenal tadi, kita rapat dengan orang kanan dia dan sebagainya, kita buat satu benda yang dia suka. Macam tu juga dengan Nabi SAW. Kita banyak buat satu benda yang memang Nabi tinggalkan kepada kita. Yang ketiga, Nabi SAW, keseluruhan Nabi-Nabi lain, kata Osman bin Affan, adalah mereka akan duduk di bawah payung, di bawah bendera panji Nabi SAW. Semua Nabi-Nabi duduk panji Nabi SAW. Nabi SAW, Nabi Muhammad kita, panjinya. Nabi-Nabi duduk dengan panji Nabi. Makna umat mereka ikut. Kita ni special. Nabi kita yang pegang panji itu. Allahu Rabbi. Dan yang keempat, umatku adalah umat yang terbaik. Dan mereka umat pertama yang akan dihitung. Dan dikira kita ni dah kira last, umat paling akhir. Tapi kita pula macam seolah-olah potong queue. Tapi inilah kelebihan. Kita bangga dengan menjadi umat Nabi SAW. Ini bulan Rabiul Awal. Mai bulan Rabiul Awal ni, dia mai pula. Dia mai. Kita satu masalah kau. Orang baru kenal surau, dia lama-lama dia jadi nyampah. Kalau orang lama tak apa. Orang baru, dia baru nak kenal surau. Mai musim Maulidul Rasul, ada kata bid'ah belakang. Ada kata tak apa. Ada kata buang duit, bagi baju, bagi samping, bagi songkok, bagi butang, baik bagi kat orang miskin, orang banjir dulu lagi mudah. Mai musim bubur Ashura, bergaduh pula ni bubur Ashura ni, mai Syiah apa semua tak buat. Dia mai bulan Ramadan, bergaduh 20, 40, 10, 20, mai hatu pula. Tak habis dia kata orang surah ni. Hak dok gaduh ni, yang confirm hak rock tak pernah kacau. Hak tu bapak segala bilang. Tu hak rock tak ada orang kacau, ada orang saya hak rock cafe. No, atas no, apa genting apa semua. Hak tu memang jelas-jelas, tak payah bergaduh lah. Benda-benda ni tak payah bergaduh. Dalam kitab Fathul Bari clear dah sebut. Setiap hari Isnin, Abu Lahab, Abu Sufyan diringankan azab setiap Isnin. Sebab mereka ni bapa saudara Rasulullah, antara orang yang appreciate, yang hargai dapat anak saudara, bukan dapat Nabi, dapat anak saudara. Bapaknya Abdullah sudah wafat, mereka ni pak saudara, mereka seronok. Abu Lahab tu, Allah marah Abu Lahab, turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah marah Abu Lahab tu. Tapi Abu Lahab ni, dia dapat anak saudara namanya Muhammad ni, dia sebelah seekor unta. Ni tuan-tuan ada mesyuarat lagi nak sebelah unta Rabiul Awal ni? Ada. Kalah tuan-tuan dengan Abu Lahab. Nak fight dengan Abu Lahab, bab sambut tuan-tuan kalah. Abu Lahab sebelah unta. Abu Lahab bebaskan seorang hamba namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Dia bebas hamba. Kita lah tak ada hamba, memang tak bebas lah. Tapi hamba unta tadi pun ayam kira-kira nak sebelah. Tapi setiap Isnin dia memang ke neraka sebab mereka tak beriman. Tapi setiap Isnin Allah ringan sikit azab setiap Isnin sebab dia sambut. Allahu Rabbi. Kita yang sambut dengan betul-betul mudah-mudahan ikhlas sambut atas dasar nak ingat perjuangan Nabi SAW. Nak bagi anak cucu-cucu kita pun ingat kelahiran Nabi SAW. Bukan kita puja manusia, tapi dia rahmatan. Dia bawa rahmat, menyampaikan risalah kepada kita. Perjuangan beliau kita duk baca Yasin apa semua bagian Quran ni, susur galuh susah payahnya. Yang bersusah payah itu namanya Muhammad bin Abdullah. Allah memuliakannya, maka banyak akan berselawat. Kita dapat syafaat yang mudah-mudahan insya-Allah. Saya berhenti di sini dulu. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang akan kelemahan saya, insya-Allah kita bertemu di masa akan datang. Sudah 7.20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna rizqan halalan katsira wa imanan kamila wa 'uluman nafi'an wa sihhatan jayyidah wa zakatan 'aliyya wa qalban safiyya wa nasran 'azima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.